Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada siaran kita pada hari ini, dan pada waktu yang sama saya juga ucapkan selamatlah kita melalui bulan Ramadan pada tahun ini, dan didoakan mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik yang pernah kita tempuhi selama ini, insya-Allah. Dan mudah-mudahan di hujung bulan Ramadan nanti, insya-Allah ia berjaya mendidik kita menjadi seorang manusia, seorang insan yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam program-program dalam surat-surat yang sebelum-sebelum ini, kita telah pun membicarakan tentang kepercayaan dalam agama Kristian, kepercayaan dalam agama Hindu, kepercayaan pada agama Cina. Dan bila agama Cina ni kita sentuh adalah tentang agama Buddha, tentang Taoism, Confucianism dan sebagainya. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita bincangkan sebelum ini dapatlah membantu kita bila berdakwah dengan orang Kristian ataupun dengan orang-orang Cina. Hari ini kita akan beralih kepada nak berdakwah kepada orang-orang Hindu, insya-Allah. Jadi bila kita nak berdakwah dengan orang-orang Hindu, kalau kita tahu sedikit sebanyak apakah kepercayaan dalam agama dia, apa yang terdapat dalam kitab-kitab dia, apakah perayaan-perayaan yang biasa mereka anuti, insya-Allah sedikit sebanyak ia akan membantu kita. Dan kalau masa mengizinkan kita, selain daripada kita melihat kepada agama Hindu, kita juga akan sentuh sedikit sebanyak tentang kepercayaan dalam agama Sikh. Bila kita sebut tentang agama Sikh, ianya adalah dianuti oleh kaum yang kita sebut sebagai Punjabi, bukan Bengali. Kalau sebut Bengali, itu mereka yang asal daripada kawasan Bengal. Dan kawasan Bengal ini adalah terletak di timur negara India. Dia bersempadan dengan Bangladesh. Kaum itu kita sebut sebagai Bengali. Tapi kalau kita sebut Punjabi, dia biasanya mereka ni berada di kawasan pantai barat, utara pantai barat. Okey, itulah yang kita biasa sebut Punjabi. Okey, kita kembali kepada kepercayaan dalam agama Hindu. Yang mula-mula sekali saya nak sentuh adalah latar belakang dari mana datangnya asasnya perkataan Hindu itu sendiri. Kalau kita lihat, nama Hindu itu adalah berdasarkan kepada nama tempat ataupun kawasan. Di negara India ada satu daripada sungai yang utama yang disebut sebagai Sungai Indus ataupun Lembah Indus. Daripada nama Indus tadi, Sungai Indus tadi, kita dapat Hindu. Apabila kaum Aryan mereka menakluk negara India, maka mereka tak boleh nak sebut Indus, mereka biasa akan sebut sebagai Hindu. Dan bila sebut Hindu, ia tak merujuk kepada agama sebenarnya pada peringkat awal, tetapi merujuk kepada nama tempat. Maka orang yang tinggal di kawasan India itu dikenali sebagai Hindu. Maka Hindu di sini bukan merujuk kepada agama, tetapi merujuk kepada sesuatu bangsa, sesuatu kaum. Tetapi kemudian bila British memerintah India, maka British mengkategorikan agama orang-orang di India ni sebagai agama Hindu. Dan sejak itu, bila kita sebut Hindu, maka Hindu dikenali sebagai agama dan bukannya merujuk kepada bangsa. Hari ini kalau kita sebut Hindu, secara umumnya Hindu merujuk kepada agama. Ini adalah salah satu dari pandangan yang terdapat pada hari ini. Sekarang ni, marilah kita lihat apakah kepercayaan yang terdapat dalam agama Hindu. Mula-mula sekali, eloklah kalau kita mengenali apakah kitab-kitab suci dalam agama Hindu. Kalau kita lihat dalam agama Islam, kitab suci dalam agama Islam adalah Al-Quran yang paling utama. Dan kita ikuti hadis ataupun sunnah Nabi SAW. Tapi kitab paling utama bagi kita adalah Al-Quran. Kalau dalam agama Kristian, kitab yang paling utama bagi mereka adalah Holy Bible. Itu adalah kitab yang utama bagi mereka. Tetapi dalam agama Hindu terdapat banyak kitab-kitab. Kitab yang paling tinggi bagi mereka, yang paling utama bagi mereka adalah kitab Veda. Dan Veda ini ada 4 jenis Veda. Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda, Atharva Veda.
Terdapat juga kitab-kitab lain seperti Upanishad, Puranas, Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Tirukkural, Tirumurul, banyak kitab-kitab dia. Tetapi yang paling utama adalah kitab Veda dan diikuti oleh Upanishad. Okey, Veda dan Upanishad. Dua ini adalah kitab yang paling utama bagi mereka sehingga ianya dikenali sebagai Shruti. Bila disebut Shruti artinya kitab yang datang daripada Tuhan. Dan kitab-kitab lain seperti kita ambil Puranas, Mahabharata, Ramayana dan sebagainya, itu adalah biasanya dikenali sebagai Smriti, iaitu tafsiran kepada kitab-kitab Shruti tadi. Baik, sekarang ni kita lihat apa yang terdapat dalam kitab-kitab Hindu. Sekarang ni kalau saya nak sentuh, kita ambil contoh daripada kitab Chandogya Upanishad. Kanto nombor 6, Shloka nombor 2, mantra nombor 1 berbunyi Ekam Edward Witiam. Maksudnya ialah Tuhan adalah satu tanpa yang nombor 2. Tuhan tu satu tanpa yang ada kedua. Kalau kita lihat dari segi maksud ayat tadi, hampir kepada Kul Huwallahu Ahad. Bila kita sebut Kul Huwallahu Ahad daripada suratul Ikhlas, surah nombor 112, ayat nombor 1 bermakna katakan Allah itu adalah Esa, tunggal, satu. Sebenarnya dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab, bila kita sebut satu dalam bahasa Arab adalah wahid. Tetapi dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala merujuk kepada dirinya sebagai Ahad. Ahad bukan bererti satu. Sebab bila kita sebut satu, selepas satu ialah dua. 1, 2, 3, 4. Tapi bila kita sebut Ahad, selepas Ahad tidak ada dua. Jadi sekarang ni kita kembali dalam kitab Hindu sendiri kata Tuhan adalah satu tanpa yang kedua, dan ini menunjukkan konsep ketuhanan yang serupa dengan apa yang terdapat dalam agama Islam sendiri. Okey, namun begitu kita tidak salah kalau nak mengatakan Allah adalah satu. Sebab Allah wahidun, tidak jadi masalah. Kita kembali kepada kitab Hindu tadi. Kita ambil contoh yang kedua dalam, kalau kita tadi sebut tentang Chandogya Upanishad, sekarang kita ambil daripada kitab Svetasvatara Upanishad. Shloka nombor 6, mantra nombor 9. Bila saya sebut shloka tu, untuk dalam bahasa kita, untuk kita mudah faham, shloka bererti bab. Dan bila saya kata mantra, mantra tu bererti ayat yang keberapa. Jadi bila saya sebut shloka, contohnya shloka yang ke-6, mantra nombor 9 artinya bab 6, ayat nombor 9. Dia menyebut dalam kitabnya Na Casya Kati Janita Na Chadipa, yang bermaksud Tuhan tidak ada ibu bapa atau mana-mana kuasa lebih besar darinya. Dan ayat ini kalau kita lihat ada keserupaan dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran sekali lagi, lam yalid walam yulad, yang bermaksud Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Berarti Allah tidak ada anak-anak, tidak ada ibu bapa. Dan dalam ayat tadi kita sebut juga merujuk Tuhan tidak ada ibu bapa. Ini satu lagi persamaan yang kita dapat. Kita cuba lihat persamaan yang ketiga sebagai contoh. Dalam kitab Veda, iaitu Yajur Veda, bab nombor 32 ayat 3 ataupun shloka 32, mantra nombor 3 berbunyi Natasya Pratima Asti, yang bermaksud Tuhan tidak ada rupa baginya, Tuhan tidak ada image. Ayat yang serupa untuk menggambarkan ini saya akan ambil sekali lagi daripada suratul Ikhlas ayat nombor 4, walam yakul lahu kufuwan ahad, yang bermaksud tidak ada suatu apa pun yang serupa dengan Allah SWT. Jadi dalam agama Islam kita percaya Tuhan tidak ada satu rupa yang kita boleh lihat dengan mata kita dan sebagainya. Jadi dalam kitab Hindu pun dia merujuk kepada Tuhan, Tuhan yang tidak ada rupa, Tuhan yang tidak ada image. Saya akan berikan satu lagi, okey, sebagai contoh untuk perbincangan kita pada pagi ini, iaitu daripada kitab Brahma Sutra of Hinduism. Dan ada satu ayat doa yang sangat menarik dalam kitab ini yang berbunyi Ekam Braham Dvitya Nasti Nina Nasti Kinchan.
Baguan ekihe, dusra nehihe, nahi jarabinahi. Yang bermaksud Tuhan itu satu. Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak, sama sekali tak ada. Maka dalam kitab Hindu, dia mengatakan Tuhan adalah satu tanpa adanya mana-mana Tuhan yang lain. Kalau kita terjemahkan ayat ini dalam bahasa Arab, agak-agaklah apa bunyi dia. Bunyinya pada saya tidak lain tidak bukan adalah serupa dengan La ilaha illallah. Okey, di sini tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak mengatakan bahawa agama Hindu dengan agama Islam adalah sama dan sebagainya, tidak. Tetapi di sini saya mencari titik-titik persamaan yang ada yang akan memudahkan saya bila saya nak berdakwah tentang Islam kepada sahabat-sahabat kita yang beragama Hindu. Kenapa saya cari titik-titik persamaan ini? Kita telah bincangkan sebelum-sebelum ini, tetapi eloklah saya ulang sekali lagi sebagai satu peringatan untuk kita. Di dalam surah Ali Imran, surah nombor 3, ayat nombor 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlul kitab, ta'alu ila kalimatis sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah." Yang bermaksud, katakanlah kepada ahli kitab. Dalam Quran, biasanya bila merujuk ahli kitab ni, biasanya merujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Tetapi dalam perbincangan kita bila kita nak berdakwah dengan sahabat-sahabat kita yang bukan beragama Islam, kita luaskan maksud ini kepada semua. Katakan kepada ahli kitab, ta'alau, marilah kepada kalimah-kalimah yang bersamaan antara kami dan kamu. Allah suruh kita cari persamaan. Persamaannya macam mana? Allah na'budu illallah. Tidak ada yang layak disembah melainkan Allah. Jadi bila kita berdakwah dengan orang-orang yang bukan beragama Islam, maka prioriti, keutamaan yang paling penting bagi kita adalah untuk mengajak mereka untuk menyembah Allah SWT tanpa menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah SWT. Jadi bila saya berdakwah dengan orang Hindu sebagai contoh, kalau saya bagi rujukan-rujukan daripada Al-Quran, daripada sunnah Nabi SAW, besar kemungkinan mereka tidak terima. Sebab mereka tidak beriman kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Tak salah kita guna Al-Quran dengan hadis, tak salah. Tetapi di samping saya gunakan Al-Quran, di samping saya gunakan hadis dan sebagainya, saya juga rujuk kitab-kitab rujukan mereka yang kita bincangkan tadi. Jadi bila kita ambil ayat-ayat daripada kitab dia sendiri, ini akan memudahkan kita berbincang dengan mereka dan menyampaikan kepada mereka penerangan tentang kita menyembah Allah SWT. Baik, sekarang ni mari kita lihat apa yang kebanyakan orang-orang Hindu percaya dan menyembah. Dan kalau kita lihat orang-orang Hindu ini secara ringkas, saya akan bagikan kepada 3 kategori yang utama. Jadi saya ringkaskan saja supaya kita mudah faham. Hari ini kalau kita lihat, ramai orang-orang Hindu yang menyembah, bagi mereka macam-macam Tuhan yang ada. Ada banyak Tuhan. Okey, ramai orang Hindu, mereka akan pergi ke kuil, ada pelbagai berhala-berhala, dan bagi mereka, mereka percaya setiap satu berhala itu adalah merujuk kepada Tuhan-Tuhan yang berbeza-beza. Kita ada satu kategori orang Hindu seperti itu. Kemudian kita juga ada kategori walaupun adanya banyak berhala-hala, banyak Tuhan-Tuhan, tetapi semua itu merujuk kepada Tuhan yang satu. Ini kategori yang kedua. Tetapi ada juga kategori ketiga yang saya pernah berjumpa, tapi kategori ini sangat kurang, tidak begitu ramai. Adalah mereka yang percaya dalam agama Hindu, Tuhan adalah satu dan tidak menyembah berhala. Mereka tidak menyembah berhala dan percaya Tuhan adalah satu. Sekali lagi, saya ulang, ada antara orang Hindu yang sembah pelbagai berhala dan menganggap setiap berhala itu adalah merujuk pada Tuhan-Tuhan yang berbeza. Ada orang Hindu
Dia menyembah berhala, walaupun ada pelbagai berhala, tapi bagi mereka semua berhala itu adalah merujuk kepada Tuhan yang satu. Dan ada orang Hindu tidak menyembah berhala, dan mereka beriman, mereka percaya bahawa Tuhan adalah satu. Jadi bila kita nak berdakwah dengan orang-orang Hindu pun, janganlah kita anggap bahawa semua orang mempunyai satu kepercayaan yang sama rata. Masing-masing ada pendekatan dan pemahaman yang berbeza-beza. Sekarang ni kita lihat, majoriti, kita ambil contohnya, kebanyakan orang Hindu pada hari ini mempunyai satu kepercayaan kepada konsep Trimurti. Bila kita sebut tentang Trimurti, dia ada 3 watak yang utama, iaitu Brahma, Vishnu, Shiva. Dan bagi orang Hindu, bila kita sebut Brahma, Brahma ini adalah Tuhan, Tuhan yang mencipta, the creator God. Dialah yang mencipta seluruh alam ini. Kemudian yang kedua adalah Vishnu. Vishnu adalah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Dan yang ketiga adalah Shiva. Shiva inilah adalah Tuhan yang akan memusnahkan, yang akan menghancurkan. Kalau kita lihat sebagai satu perbandingan dalam agama Islam, kita beriman Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang mencipta seluruh alam semesta ini. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Khalik, yang Maha Pencipta. Dan kita juga beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir sekalian alam ini. Dan kita juga beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memusnahkan, yang akan menghancurkan seluruh alam ini pada hari kiamat. Jadi kalau kita lihat konsep Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mentadbir dan Tuhan yang memusnahkan, bagi kita dalam agama Islam, semua ini adalah dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi orang-orang Hindu, selain daripada konsep Trimurti, mereka juga ada satu lagi konsep, iaitu Trisakti. Iaitu masing-masing tadi, Brahma, Vishnu dan Shiva mempunyai pasangan. Okey, pasangan yang dikenali sebagai Trisakti, iaitu Saraswati, Lakshmi dan Parvati. Kalau tuan-tuan lihat dalam slide yang paling kanan sekali, okey, Dewi yang pakai warna putih, semuanya warna putih, itu dikenali sebagai Saraswati. Dan Saraswati ini adalah pasangan kepada Brahma. Orang Hindu menyembah Saraswati untuk ilmu. Dan dalam agama Islam, semua ilmu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah lah yang Maha mengetahui. Itu bagi kita Islam. Dan kemudian kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat dalam slide, okey, Dewi yang paling kiri sekali yang berpakaian macam merah yang tengah duduk, itu adalah Lakshmi. Kalau tuan-tuan perhatikan betul-betul dengan dekat, kita akan lihat daripada tangan tu keluarnya shilling-shilling emas. Okey, maka Dewi Lakshmi adalah dikenali sebagai Dewi yang membawa rezeki. Dan dalam agama Islam, semua rezeki datang daripada Allah SWT, Ar-Razzaq. Dan yang tengah-tengah itu dikenali sebagai Parvati. Dan Dewi Parvati adalah pasangan kepada Shiva. Kalau tadi Lakshmi adalah pasangan kepada Vishnu, maka Parvati adalah pasangan kepada Shiva. Dan Parvati ini juga dikenali sebagai Aman, iaitu ibu, ataupun Shakti yang maha berkuasa. Allahu Akbar. Baik, ini adalah sedikit sebanyak konsep yang terdapat di kalangan orang-orang Hindu. Kemudian antara tuan-tuhan lain yang orang-orang Hindu percaya, termasuklah Kali ataupun juga dikenali sebagai Kaliama. Hari ini kalau kita pergi dekat kuil-kuil Hindu, ada antara kuil-kuil Hindu dikenali sebagai kuil Kaliama. Inilah Tuhan yang disembah. Dan seterusnya kalau kita lihat, okey, antara tuhan-tuhan yang disembah oleh orang-orang Hindu yang agak popular juga adalah seperti Rama daripada kitab Ramayana. So bila kita sebut tentang Rama, pasangannya adalah Sita, isterinya adalah Sita. Dan kemudian Rama juga ada seorang adik tiri yang dikenali sebagai Lakshman. Dan kemudian dalam cerita Ramayana ini ada satu watak yang dikenali sebagai Hanuman. Dan kalau kita lihat Hanuman ini,
Gambarnya kita akan lihat mukanya adalah muka kera, monyet, dan badannya adalah badan manusia. Dan ini dikenali sebagai Hanuman. Pada hari ini saya taklah pergi terlalu detail sangat. Saya bagi pengenalan secara asas, secara simple-simple saja. Biar kita kenal dulu. Dan pasal detail dan sebagainya, insya-Allah ada rezeki, ada ruang, ada masa, kita boleh bincang di waktu-waktu yang lain nanti insya-Allah. Dan seterusnya, satu lagi watak yang agak famous di kalangan orang-orang Hindu adalah dikenali sebagai Krishna. Dan Krishna ini adalah watak utama yang terdapat dalam kitab Mahabharata. Dalam kitab Mahabharata kita ada Krishna. Dan biasanya pasangan yang dikaitkan dengan Krishna adalah dikenali sebagai Radha. Dan seterusnya, satu lagi Tuhan yang biasa disembah oleh orang-orang Hindu adalah Ganesha. Tuan-tuan, seperti mana terdapat dalam skrin, kalau bagi orang Hindu, Tuhan Ganesha ini adalah Tuhan yang mempunyai kepalanya kepala gajah, badannya adalah badan manusia. Dan Tuhan Ganesha ini bagi orang Hindu, saya akan katakan adalah Tuhan yang paling popular. Kalau kita jumpa orang-orang Hindu, biasanya orang Hindu ni mesti ada gambar Ganesha ataupun patung Ganesha dan sebagainya. Kadang-kadang kalau kita naik kereta orang Hindu, dalam kereta tu diletak patung Ganesha. Ataupun dekat depan rumah dia, ataupun dalam rumah dia, dia ada gambar patung Ganesha. Kalau kita pergi kuil, saya bagi contoh. Kalau kita pergi ke kuil, katakan kuil Kaliamma, maka itu adalah kuil khusus untuk Kaliamma. Tetapi tetap akan ada patung Ganesha di situ. Maka orang-orang Hindu bila sampai ke kuil, mereka akan biasanya akan sembah kepada patung Ganesha terlebih dahulu. Dan kemudian barulah mereka akan menyembah Tuhan utama dekat kuil itu dan sebagainya. Okey, kita ambil contoh. Bagi orang-orang Hindu, Tuhan Ganesha ini adalah Tuhan yang akan the removal of obstacle, yang dia akan mengalih sebarang halangan-halangan yang ada. Okey, saya untuk kita lebih memahami sebagai contoh. Kalau kita lihat di zaman-zaman dulu, bila di dalam hutan, bila mereka nak buat satu jalan di dalam hutan, mereka biasanya akan gunakan gajah. Dan gajah ni akan lalu, dan laluan daripada gajah ini yang akan dijadikan sebagai jalan. Maka gajah ini adalah mengalih halangan-halangan yang ada di depan. Jadi bagi orang-orang Hindu, Tuhan yang sangat popular bagi mereka adalah Tuhan Ganesha. Okey, kita ambil simple-simple saja pada hari ini. Tapi mungkin ramai yang nak tahu tentang kenapa ada kepala gajah dan sebagainya. Ada cerita sebaliknya. Tetapi kalau kita lihat antara apa yang saya lihat, bila kepala gajah dia ada kepala yang besar, menunjukkan otak yang besar. Ini menunjukkan Tuhan adalah Maha mengetahui. Dan kalau kita lihat dari segi mata gajah tadi tu mempunyai satu pandangan yang tajam, itu menunjukkan bahawa Tuhan ni Maha melihat. Tuhan tahu segala yang berlaku. Kalau kita lihat gajah ni mempunyai telinga yang besar, dia menyimbolkan bahawa Tuhan ini Maha mendengar. Jadi ini adalah antara simbol-simbol yang dikaitkan oleh orang Hindu terhadap Tuhan. Sekarang kita lihat secara ringkas adik kepada Ganesha, iaitu Muruga, ataupun juga dikenali sebagai Murugan ataupun Subramaniam. Dan hari ini kalau kita lihat patung Murugan yang paling besar di dunia sebenarnya terdapat di Malaysia, iaitu di Batu Cave. Nanti saya akan tunjukkan slide gambar tersebut. Okey, untuk sementara ini saya cuba nak tengok kalau ada apa-apa komen, ada apa-apa persoalan yang ditujukan kepada saya akan cuba jawab beberapa persoalan sebelum saya sambung kepada perbincangan kita. Okey, izinkan saya melalui komen-komen yang tuan-tuan dan puan-puan berikan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada apa-apa komen, okey, letak je di sini insya-Allah, dan kita akan cuba jawab seberapa banyak yang boleh insya-Allah. Okey, ramai yang memberikan salam, jadi saya jawab sekaligus semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, daripada soalan daripada Zarif Zaki, adakah seperlunya kita menguasai bahasa mereka untuk lebih mendekati mereka? Jawapan saya ialah kalau kita mempelajari bahasa mereka, itu akan banyak membantu kita
dalam berdakwah kepada mereka. Kalau kita boleh menguasai bahasa mereka, itu terbaik. Tetapi kalau kita tak dapat menguasai pun, sekurang-kurangnya kita belajarlah beberapa rangkap ayat-ayat. Dan majoriti orang-orang India di Malaysia ni berbahasa Tamil. Tapi bukan semua orang India berbahasa Tamil. Tapi majoriti ni berbahasa Tamil. Tapi ada juga sebahagian daripada mereka yang berbahasa Malayalam, ada yang berbahasa Telugu, ada yang berbahasa Punjabi, ada yang berbahasa Sindhi, ada yang berbahasa Gujarat. Saya sendiri sebagai contoh daripada suku kaum Gujarat. Maka kalau di rumah saya dengan mak saya akan berbahasa Gujarat. Tetapi orang daripada India Utara biasanya mereka faham bahasa Hindi, bahasa Hindustani, betul. Dan bahasa Hindi inilah adalah bahasa yang menjadi bahasa antarabangsa. Tapi kalau di Malaysia, majoriti orang-orang India ni berbahasa Tamil. Jadi kalau boleh belajar bahasa Tamil, itu memang terbaik. Okey, dan kalau kita lihat ada tak soalan-soalan yang lain? Okey, sebentar ya. Kita lihat kalau ada apa-apa lagi soalan lain. Saya tengokkan sekejap. Okey, sebentar. Okey, setakat ni mengapa orang India menggunakan nama Tuhan mereka untuk apa? Okey. Mengapa orang India menggunakan nama Tuhan untuk apa? Saya kurang jelas tentang soalan ini. Kalau boleh mungkin boleh ulang sekali lagi soalan tu, nanti saya cuba jawab kemudian nanti insya-Allah. Ini adalah soalan daripada IMQ Hairi JA. Okey? Okey, nanti kalau boleh cuba ni bagi jelaskan balik apa soalan anda sebenarnya, insya-Allah. Okey. Kita sambung, kita teruskan balik kepada perbincangan kita. Sekarang ni antara tuan-tuan yang orang Hindu sembah juga termasuk Ayyappa. Okey, hari ini walaupun kita tak berapa tahu siapa tuan-tuan ini, apa latar belakang mereka dan sebagainya pun tidak apa, tetapi saya nak biasakan tuan-tuan dan puan-puan dengan pelbagai Tuhan-Tuhan yang terdapat di kalangan orang-orang Hindu. Jadi bila tuan-tuan bercakap dengan mereka dan bila mereka cakap ada Tuhan ini, Tuhan itu, sekurang-kurangnya adalah sedikit sebanyak gambaran dalam fikiran kita apa yang mereka sampaikan kepada kita, insya-Allah. Baik, sekarang ni kita lihat beberapa perayaan-perayaan di kalangan orang-orang Hindu dalam konteks di Malaysia. Okey, yang pertama sekali, okey, kalau kita pergi dekat Batu Cave, kan saya sebutkan tadi, patung Murugan yang paling besar di dunia adalah terdapat di Batu Cave. Inilah dia seperti mana yang tertera dalam skrin. Dan bila kita sebut tentang Dewa Murugan, ia akan berkait dengan perayaan Thaipusam. Ya, Thaipusam. Maka slide yang saya nak tunjukkan selepas ini adalah yang berkaitan dengan upacara Thaipusam. Dan apa yang mereka ambil, yang mereka cucuk pada badan mereka, itu dikenali sebagai kawadi. Itu adalah kawadi. Kalau kita lihat, mereka biasanya dalam perayaan-perayaan ni, mereka akan ada kawadi-kawadi ni, yang mana mereka akan cucuk pada badan mereka, dan mereka akan menjunjung kawadi-kawadi ini sambil berarah menuju ke kuil Murugan. Kalau dalam konteks kita di Kuala Lumpur adalah di Batu Cave. Kalau kita pergi negeri-negeri lain, terdapatlah di Ipoh Perak pun ada, di Pulau Pinang pun ada dan sebagainya. Dan biasanya mereka akan ambil ni, mereka akan cucuk pada badan mereka. Ada antara mereka akan junjung kawadi tadi. Ada antara mereka akan tarik kawadi tadi. Dan ada antara mereka ni, mereka akan ambil macam batang besi, mereka akan cucuk ke pipi dan tembus ke lidah dan sebagainya. Okey, kalau kita lihat mereka ambil ataupun Thaipusam ini sebenarnya adalah satu perayaan menghormati Dewa Murugan, berkaitan dengan Murugan, dan diadakan pada bulan ke-10 dalam kalender Hindu. Dan bulan ke-10 tu dalam bahasa Tamil disebut sebagai Thai. Itulah kita dapat Thaipusam. Dan perayaan Thaipusam hanya diraikan oleh mereka daripada India Selatan saja. Kalau mereka daripada India Utara, contohnya macam orang Gujarat, okey,
Kita tidak raikan Thaipusam. So Thaipusam ni adalah satu perayaan lebih kepada di kalangan orang-orang India Selatan, khususnya yang berbahasa Tamil. Dan bagi mereka, mereka percaya bila Thaipusam, kalau mereka ambil kawadi, kalau mereka nak dapatkan sesuatu, mereka bernazar, kalau saya dapat kerja, saya akan ambil kawadi. Ataupun kalau saya lulus peperiksaan, saya akan ambil kawadi. Ataupun saya dapat jodoh, saya berkahwin, saya akan ambil kawadi. Salah satu daripada mereka ambil kawadi ni adalah membayar nazar. Dan yang keduanya, dengan ambil kawadi dan sebagainya, ada antara mereka membawa belanga susu dan sebagainya. Itu adalah kepercayaan mereka menghapuskan dosa-dosa mereka dan untuk mereka bertaubat. Dan biasanya sebelum mereka yang nak ambil kawadi, mereka akan berpuasa selama sebulan. Dan apa yang dimaksudkan berpuasa bukan macam kita orang Islam. Kalau kita puasa ni tak makan, tak minum langsung, tidak. Puasa bagi orang-orang Hindu ni ada pelbagai. Tetapi biasanya kalau mereka yang ambil kawadi, sebulan sebelum mereka ambil kawadi, mereka akan berpuasa dengan hanya makan makanan sayur-sayuran saja. Hanya vegetarian. Mereka tidak ambil lauk-lauk seperti ikan ataupun daging kambing ataupun daging ayam dan sebagainya. Tidak. Mereka hanya makan sayur-sayuran selama sebulan dan seboleh-bolehnya mereka akan makan sehari sekali. Dan seterusnya pada hari Thaipusam tu mereka akan mengunjungi kuil, dan sehari sebelum Thaipusam tu mereka akan puasa sepenuhnya. Dan pada hari Thaipusam itulah penganut Hindu tadi akan membawa kawadi dalam perarakan mereka, insya-Allah. Dan seterusnya perayaan kedua yang memang ini paling famous di Malaysia adalah Deepawali. Dan Deepawali juga menjadi cuti umum di negara Malaysia. Dan Deepawali juga dikenali sebagai Diwali. Kalau mereka yang berbahasa Tamil, mereka akan sebut Deepawali. Tapi macam kami yang daripada India Utara, kami sebut sebagai Diwali. Apakah yang dimaksudkan dengan Deepawali? Deepa artinya cahaya ataupun pelita, deretan pelita-pelita ataupun pesta cahaya. Kalau Diwali berarti hari cahaya. Diwa tu artinya cahaya. Okey, itu diwa. Kalau li dalam bahasa utara berarti hari. Hari itu disebut sebagai Diwali, artinya hari cahaya. Maka kalau kita lihat orang-orang Hindu ni, kalau mereka sembah tu ada perayaan Deepawali ini, kebiasaannya kalau orang-orang Tamil, mereka akan raikan pada hari ke-14 dalam bulan Aipasi. Okey, dalam kalender Tamil. Dan Deepawali ni bukan hari yang sama untuk semua penganut Hindu, tidak. Kebiasaannya macam mereka yang daripada India Utara, macam kami daripada Gujarat sebagai contoh, Deepawali kami kebiasaannya kadang-kadang adalah hari yang sama dengan mereka daripada India Selatan. Tetapi kebiasaannya sehari lebih lewat, sehari selepas orang-orang Tamil raikan Deepawali. Okey, tapi biasanya pada hari tersebut. Dan kalau ikut tradisi lah, kalau dulu-dulu yang biasa mereka ikut tradisi, pada hari Deepawali tu pagi-pagi mereka dah bangun. Okey, khususnya anak-anak ni mereka akan mandikan dengan minyak. Okey, dan kemudian mereka akan mengunjungi kuil. Okey, dan kemudian dekat kuil patung-patung dewa ni mereka akan kalungkan dengan bunga sebagai penghormatan sebagainya. Ini upacara dia. Okey, cara ringkas, Deepawali dirayakan oleh orang Hindu. Cara ringkasnya adalah kebaikan mengatasi kejahatan. Kebaikan menang atas kejahatan. Dalam cerita-cerita ini ada pelbagai cerita. Antaranya adalah bagaimana Krishna, Tuhan Krishna mengalahkan satu makhluk yang jahat, iaitu Narakasura. Jadi Narakasura ni satu makhluk yang jahat, maka Krishna telah mengalahkan makhluk yang jahat. Itu dijadikan sebagai Deepawali. Ini satu daripada kepercayaan di kalangan orang-orang India. So Deepawali mereka raikan cara umumnya adalah cahaya mengatasi kegelapan. Bila sampai cahaya, kegelapan akan hilang. Seterusnya kalau kita lihat Pongal. Pongal diraikan oleh orang-orang Hindu, dan bila kita lihat Pongal ini sebenarnya adalah Pongal meraikan hari menuai sebenarnya. Kalau kita lihat Pongal ini adalah sebenarnya menyambut musim menuai.
Dan Pongal kalau di India biasanya mereka akan raikan selama 4 hari berturut-turut. Okey, antara Pongal yang mereka lakukan adalah Pongal seperti yang kita lihat dalam gambar, mereka menanak nasi. Okey, kemudian juga adalah Matu Pongal, dan Matu Pongal ini adalah di mana orang-orang Hindu mereka akan buat upacara sembahyang dan meraikan lembu-lembu yang ada. Dan lembu, okey, kalau kita lihat lembu ini adalah dianggap sebagai binatang yang suci bagi orang-orang Hindu. Maka di sini ada segelintir orang-orang Hindu yang menyembah lembu sebagai Tuhan, tetapi biasanya kalau kita lihat majoriti orang Hindu mereka akan menghormati lembu ini sebagai ibu. Pernah ada orang Islam bertanya soalan kepada saya. Soalannya begini, dia tanya soalan pada Syah, kenapa orang Hindu ini dia tak boleh makan daging lembu, tetapi dia boleh minum susu lembu? Mula-mula bila saya dapat soalan, saya jadi hairan, kenapa dia tanya soalan seperti ini? Kemudian saya berfikir, baru saya faham kenapa dia tanya soalan begini. Sebab bagi kita orang Islam, kita tak boleh makan daging khinzir, betul? Kita tak makan daging khinzir. Boleh tak kita minum susu khinzir? Tak, kita tak minum susu khinzir. Kita tak makan daging khinzir, kita pun tak minum susu khinzir. Itu bagi kita. Kerana itulah mereka tanya soalan pada saya, kenapa orang Hindu tak makan daging lembu tapi boleh minum susu lembu? Sebenarnya orang Hindu tak makan daging lembu sebabnya tak sama dengan kita orang Islam. Dalam agama Islam, kita tak makan daging khinzir adalah okey, bukan daging lembu. Orang Islam tak makan daging khinzir adalah kerana ia merupakan larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat di dalam surah Maidah surah nombor 5 ayat nombor 3, Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan kita daripada laham khinzir, daripada makan daging khinzir. Okey, so bagi kita tak makan daging khinzir sebab diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Dan bagi kita orang Islam, daging khinzir atau khinzir itu sendiri adalah kotor bagi kita. Tapi bagi orang Hindu, mereka tak lihat lembu sebagai kotor, tidak. Mereka anggap lembu sebagai suci, seperti ibu. Dan contoh kalau saya nak bandingkan sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, okey, kita minum tak susu ibu? Kita minum, bukan sekarang, masa kita kecil dulu, masa kita baby dulu, kita minum susu ibu, betul? Tetapi kita makan tak daging ibu kita? Kita tak makan. Okey, macam itulah orang Hindu, dia tak makan daging lembu, tetapi dia boleh minum susu lembu. So saya harap itu menjawab persoalan tadi. Dan satu lagi, kalau kita lihat adalah Pongal ni adalah kanun Pongal, ataupun di mana gadis-gadis sunti yang sudah sampai umurnya untuk berkahwin akan mengambil bahagian waktu Pongal ini, dan lelaki-lelaki yang masih bujang yang mahu berkahwin, yang sedang cari pasangan hidup, pada waktu inilah mereka akan lihat mana-mana gadis sunti yang menarik perhatian mereka, dan kemudian mereka akan minta untuk ataupun meminang gadis tadi untuk dijadikan sebagai isteri. Okey, secara ringkas kalau kita lihat Pongal itu sendiri, ia bererti melimpah. Jadi orang-orang Hindu ni bila mereka nak meraihkan Pongal, iaitu musim menuai, mereka akan tanak nasi tadi dengan susu, dan mereka akan didik susu tadi tu sampai susu tadi melimpah-limpah keluar, supaya hasil menuai nanti melimpah-limpahlah hasil yang mereka dapat. Maka ada juga orang-orang Islam di India juga meraihkan Pongal, tapi mereka menukar caranya sesuai dengan Islam, di mana bila nak menyambut musim menuai, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cara orang Islam meraihkan Pongal tadi. Okey, dan kalau kita lihat Pongal tadi adalah 4 hari. Yang pertama Bogi, yang kedua adalah Thai Pongal, iaitu menanak nasi tadi atau memasak nasi, dan yang ketiga adalah Matu Pongal, di mana disucikan lembu-lembu tadi, dan yang keempat adalah Kanum Pongal, iaitu di mana gadis-gadis sunti seperti mana yang kita sebut tadi, insya-Allah. Seterusnya tahun baru bagi orang-orang India. Tahun bagi orang-orang India, tuan-tuan dan perempuan, tak sama tau untuk semua orang India, tak sama. Mereka ni tengok, mereka ni daripada suku kaum yang mana. Kalau orang Tamil, contohlah, ini saya ambil tahun 2019.
Okey, sampai tahun 2019 sebagai perbandingan kita. Bagi orang-orang Tamil, tahun baru dia dikenali sebagai Putandu, dan itu mereka raikan pada 14 April. Dan bagi Malayalam dikenali sebagai Vishu, mereka raikan sehari selepas, iaitu 15 April. Dan bagi Bengal yang kita sebut Bengali tadi, mereka sebut sebagai Poila Baishak, mereka raikan pada 15 April. Dan bagi Sindhi mereka sebut sebagai Cheti Chand, mereka raikan pada 7 April. Memang lari. Dan bagi Telugu disebut sebagai Ugadi, diraikan pada 6 April. Dan bagi Punjab disebut sebagai Magi, diraikan pada 13 Januari. Dan bagi orang Gujarat, macam saya daripada suku kaum Gujarat, kita sebut sebagai Bestu Waras, dan itu diraikan pada 27 Oktober. Jadi tarikh tahun baru pun bagi orang-orang India ni, dia ikut pada suku kaum tertentu. Okey, jadi itu adalah sedikit sebanyak tentang penerangan tentang agama Hindu. Dan kalau kita lihat, ada pelbagai perayaan-perayaan lain di kalangan orang-orang Hindu. Tapi kebiasaannya kita orang Islam tak biasa terdedah. Di Malaysia kita tak berapa terdedah dengan perayaan-perayaan ini. Kecuali kalau kita tengok cerita-cerita Bollywood, mungkin dalam cerita-cerita Bollywood diselipkan perayaan-perayaan tertentu. Antara perayaan-perayaan bagi orang-orang Hindu adalah Mahashivaratri. Okey, bila sebut Shivaratri, Ratri artinya malam. Berarti Mahashivaratri adalah perayaan pada malam untuk Shiva. Jadi mereka raikan Shiva. Dan bila sebut Navaratri, Nawa artinya 9. Dan Ratri adalah malam. Ini adalah perayaan 9 malam. Biasanya diraikan pada bulan Oktober. Dan mereka ada juga ada Kali Puja, iaitu memuja Tuhan Kali. Dan juga ada Wasan Pachmi, itu adalah disebut sebagai Saraswati Puja, memuja Tuhan Saraswati. Ganesh Chaturthi adalah meraihkan kelahiran Ganesha. Hanuman Jayanti adalah meraihkan kelahiran Hanuman. Hanuman tadi, ingat tadi? Yang mana mukanya adalah muka kera, kepalanya kepala kera, tetapi badannya badan manusia. Kalau yang Ganesh Chaturthi itu kepala gajah dengan badan manusia. Kemudian juga ada Karwa Chauth. Kalau kita biasa tengok cerita Hindi ni, waktu Karwa Chauth ini adalah isteri akan berpuasa. Dia takkan makan apa-apa pun. Sehari suntuk dia takkan makan. Okey, dia akan berpuasa sampai ke malam hari. Bila bulan keluar daripada langit, dia tengok bulan, nampak je bulan penuh, dia nampak je bulan penuh. Biasa dia akan ambil satu benda macam jaring ke apa-apa, dia akan tengok bulan, dan nampak bulan. Biasanya dia akan tengok juga wajah suami dia. Lepas itu barulah dia berbuka puasa, baru dia akan makan. Itu dikenali sebagai Karwa Chauth. Dan satu lagi adalah Raksha Bandhan. Raksha Bandhan adalah hari di mana abang akan ikat benang pada adik perempuan dia. Diikat benang pada tangan adik perempuan dia, itu menunjukkan abang dengan adik perempuan. Dia jadi abang dengan adik kandung. Itu ibarat dia. Maka abang, okey, terbalik pula. Sebenarnya adik perempuan yang akan ikat benang pada tangan abang dia, dan abang akan menghadiahkan sesuatu kepada adik perempuan. Okey, sekarang adik perempuan akan ikat benang ke tangan abang dia. Maka orang-orang India, okey, kalau hari Raksha Bandhan itu, kalau mereka suka dengan seseorang perempuan, kalau boleh mereka nak melamarkan perempuan ini menjadi isteri dia, pada hari ini mereka memang akan jauh daripada perempuan tadi. Sebab kalau perempuan tadi dah ikat benang pada tangan dia, dia dah dianggap sebagai abang kandung. Okey, ini adalah antara perayaan-perayaan bagi orang-orang Hindu. Dan di antara lain, kalau kita lihat upacara-upacara orang-orang Hindu banyak menggunakan pelita-pelita. Jadi pelita-pelita ini digunakan adalah simbolik pada mereka. Bila datangnya cahaya akan menghilangkan kegelapan. Cahaya mengatasi kegelapan. Ini adalah simbolik kebaikan mengatasi kejahatan. Itulah dalam perayaan-perayaan orang Hindu ada banyak elemen-elemen menggunakan pelita-pelita cahaya. Yang keduanya, selalu orang bertanya dengan saya, kenapa waktu perayaan orang-orang Hindu mereka akan pecahkan kelapa dan sebagainya. Antara simbolik daripada memecahkan kelapa ini, antara simboliknya, kalau kita lihat kelapa ini sifatnya dekat luar tu,
okey, kulitnya adalah keras. Tetapi di dalamnya ada isi yang lembut yang boleh dimakan dan air yang boleh diminum. Tetapi kalau kita nak makan, nak minum, terlebih dahulu kita kena pecahkan kelapa tu dulu. Maka mereka ambil kelapa tadi dan mereka akan hempas ke tanah, okey, dan pecahkan kelapa tadi. Dan ini juga adalah simbol memecahkan ego. Jadi untuk kita menjadi seorang manusia yang baik, seorang manusia yang ada kegunaan, maka terlebih dahulu kita kena pecahkan ego. Maka orang-orang Hindu dia akan pergi ke kuil, dia akan buat upacara-upacara sembahyang, dah selesai semua, dah habis semua, maka last kali mereka akan ambil buah kelapa tadi dan mereka akan hempas ke lantai, mereka akan pecahkan kelapa tadi. Itu bagi mereka adalah memecahkan kejahilan, memecahkan keegoan dan menjadi seorang manusia yang lebih baik, yang lebih berguna. Itu simbolik bagi mereka. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita bincangkan pada pagi ini dapatlah membantu kita sedikit sebanyak memahami kepercayaan orang-orang Hindu dan seterusnya membantu kita berdakwah dengan mereka. Okey, dan kami di Global Unity Network dan NGO kami, Global Unity Network, kami banyak menganjurkan kursus-kursus di mana kita latih orang-orang Islam kita. Termasuklah kita banyak buat program-program dengan jabatan-jabatan agama Islam, termasuk dengan Jawi, termasuk dengan JAIS, termasuk daripada jabatan-jabatan agama negeri-negeri lain. Okey, kita banyak melatih orang-orang Islam kita untuk belajar agama-agama lain untuk tujuan kita berdakwah, dan kemudian kita akan bawa mereka pergi ke kuil Hindu, jumpa dengan sami-sami Hindu, berdialog dengan sami Hindu, tengok dengan sendiri bagaimana orang-orang Hindu melakukan upacara sembahyang supaya kita ada ilmu bagaimana kita nak menyampaikan dakwah kepada orang Hindu. Termasuk juga kita bawa pergi ke gereja Kristian, termasuk juga kita bawa ke Tokong, ke wihara Buddha sebagai contoh. Baik, ini adalah antara beberapa gambar-gambar. Dan di samping kita pergi ke kuil-kuil Hindu, okey, kita juga menjalinkan hubungan yang baik dengan mereka. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, malam tadi, baru-baru lepas, malam tadi, alhamdulillah, kita di Global Unity Network telah bersama-sama dengan JAIS, okey, Jabatan Agama Islam Selangor, dalam menganjurkan satu program berbuka puasa, dan kami jemput pemimpin-pemimpin, ketua-ketua agama-agama lain, datang ketua-ketua Sami Buddha, datang ketua-ketua agama Hindu, datang ketua-ketua pimpinan daripada agama Kristian. Okey, bukan saja kita berbuka puasa sama-sama, tetapi lebih untuk kita berdialog, untuk kita mengenali antara satu sama lain, bagaimana agama memacu keharmonian. Dan pada waktu yang sama, kalau ada apa-apa isu antara agama ataupun antara kaum, seelok-eloknya kita selesaikan di meja rundingan, kita berbincang dengan cara baik dan bukannya dengan cara kita berbalak atau bergaduh. Sebab kita di Malaysia ni adalah negara majmuk, maka mengekalkan perpaduan, mengekalkan keharmonian, keamanan adalah sangat-sangat penting, insya-Allah. Dan seterusnya kita rujuk tentang agama Sikh sepintas lalu. Kalau kita lihat, agama Sikh adalah daripada orang-orang Punjab yang biasanya terdiri untuk mengamalkan agama Sikh ini. Dan kalau agama Sikh ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat dalam gambar yang paling besar, gambar wajah yang paling besar, ianya adalah diasaskan oleh Guru Nanak. Agama Sikh ini adalah agama 10 guru manusia, okey, dimulakan oleh Guru Nanak dan diakhiri oleh Guru Gobind Singh. 10 guru manusia. Dan bila dah 10 guru Gobind Singh, guru yang berikutnya yang bagi mereka kekal selama-lamanya adalah kitab mereka sendiri, dan kitab mereka dikenali sebagai Granth Sahib. Sebab tu mereka biasa sebut Guru Granth Sahib. Itu adalah kitab mereka, Granth Sahib. Dan kalau kita lihat contohnya dalam kitab mereka, dalam Guru Granth Sahib sebagai contoh, muka surat yang pertama, Japuji nombor 1, ia ada satu doa yang dikenali sebagai Mul Mantar. Dan dalam Mul Mantar, doanya adalah dibaca secara ringkas: Ik Onkar Sat Nam Karta Pura
Nibau, Nivir, Akal Murad, Ajuni, Saibang, Guru Prasad. Ek artinya satu. Ek Onkar artinya Tuhan itu adalah satu. So dalam agama Sikh juga percaya Tuhan adalah satu. Dan Satnam, nama dia adalah yang benar. Okey, Sat itu berarti benar, Nam itu berarti nama. Dan Tuhan ini adalah yang benar, yang hak. Dan Tuhan inilah, okey, adalah yang jadi Maha Pencipta. Tidak ada ketakutan baginya, tidak ada kebencian baginya. Dia adalah kekal selama-lamanya, As-Somad, dan dia tidak dilahirkan, lam yalid. Okey, dia wujud dengan sendirinya. Okey, dan juga dia adalah yang maha besar, Allahu Akbar, dan dialah yang maha pengasih, maha penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini adalah antara nilai-nilai persamaan Tuhan bagi orang-orang Sikh. Malah tuan-tuan dan puan-puan, dalam kitab Guru Granth Sahib dirujuk Tuhan, antaranya nama bagi Tuhan dalam Guru Granth Sahib disebut sebagai Allah lebih daripada 30 kali. Dirujuk Tuhan dalam Guru Granth Sahib sebagai Allah. Dan bila kita lihat Guru Granth Sahib, bukan saja ditulis oleh guru-guru mereka, tetapi antara yang menyumbang tulisan-tulisan dalam Guru Granth Sahib termasuk orang-orang Islam. Lebih kurang dalam 10%. Isi kandungan Guru Granth Sahib adalah daripada orang Islam sendiri, daripada Sant Farid dan juga Sant Kabir. Itu bagi orang-orang Sikh. Dan kalau kita lihat konsep ketuhanan yang terdapat dalam agama Sikh, kalau kita tengok apa yang Guru Nanak ajar dalam Guru Granth Sahib, dia kata, you are the creator, O Lord, the unknowable. Maka Tuhan ni tidak ada image, tidak ada rupa. Dialah yang maha pencipta. The formless supreme being abides in the realm of eternity. Tuhan ni tak ada image, tak ada rupa, tak ada badan, tak ada jasad. Dan seterusnya, dalam Maru dia menyebut, he neither has father, no mother, no sons, no brothers. Dari segi maknanya serupa lah dengan lam yalid wa lam yulad yang terdapat dalam suratul Ikhlas. Dan kalau kita lihat dalam ajaran daripada Guru Arjun Dev dalam Guru Granth Sahib sendiri, dia sebut bakarlah mulut orang yang mengatakan Tuhan lahir sebagai manusia. So, dalam agama Sikh, konsep Tuhan mereka, Tuhan ni tidak ada rupa, tidak ada jasad, Tuhan tidak menjadi sebagai manusia, Tuhan adalah satu, Tuhan adalah kekal. Itulah konsep ketuhanan yang terdapat dalam agama Sikh. Jadi itu adalah secara ringkas tentang agama Sikh dan beberapa kepercayaan orang-orang Sikh. Kerana masa kita pun sangat-sangat terhad, saya bacakan sepintas lalu saja ataupun saya berikan penerangan sepintas lalu. Yang pertama, orang-orang Sikh mereka tidak menyembah kubur ataupun menyembah keturunan dan sebagainya. Mereka tidak ada pembakaran mayat si mati. Ini serupa dengan Islam, ya. Yang kedua, mereka tidak boleh amalkan ilmu mistik. Tidak boleh terlibat dengan sihir, jampi serapah, pakai tangkal dan sebagainya. Ini satu lagi persamaan dengan agama Islam. Yang ketiganya, mereka tidak ada amalan kasta. Okey, tidak ada petanda ini waktu malang, itu waktu baik. Kita kena buat hari ini kita boleh buat sesuatu, hari ini tak boleh buat sesuatu. Tidak. Serupa dengan agama Islam. Dalam agama Islam pun kita tidak ada kasta. Dan dalam agama Islam pun kita tak ada kata ini hari malang, itu hari malang atau tidak. Semuanya adalah hari yang baik. Yang penting kita lakukan sesuatu sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, dan kita menjauhkan diri kita daripada larangan-larangan daripada Allah dan Rasul SAW. Dan yang keempatnya adalah amalan seharian. Orang-orang Sikh ini dilarang mengambil benda-benda yang memabukkan, sama dengan Islam. Malah mereka juga, orang-orang Sikh ni kalau ikutkan betul, mereka dilarang hisap rokok. Tak boleh hisap rokok. Apa lagi kalau hisap ganja dan sebagainya. Sama, serupa dengan Islam. Jadi ini adalah antara nilai-nilai persamaan yang terdapat antara agama Islam dengan agama Sikh. Dan ini adalah tempat sembahyang orang Sikh, dikenali sebagai Gurdwara. Kalau kita tengok gambar, nampak macam masjid kan? Ini bukan masjid tak? Bukan masjid. Nampak je macam masjid. Bukan, ini Gurdwara. Okey, kadang-kadang ada orang Islam tersesat masuk Gurdwara. Masuk Gurdwara, dia nak solat, masuk Gurdwara, cari-cari ruang solat tak jumpa, cari kiblat tak jumpa. Waktu tengok-tengok rupanya Gurdwara.
Okey, dan bila kita lihat dalam Gurdwara, bila orang-orang Sikh ni melakukan upacara-upacara sembahyang, okey, mereka akan asingkan, pisahkan antara lelaki dengan wanita, tak campur. Sama dengan kita Islam. Kalau kita Islam ni biasanya saf kita lelaki di depan, wanita di belakang. Tapi bagi orang-orang Sikh, mereka akan letakkan saf, bukan saf lah, mereka akan letakkan orang lelaki ni sebelah kanan dan perempuan ni sebelah kiri. Dan waktu mereka sembahyang, okey, mereka juga ada berdiri. Ada berdiri dan ada sujud, tapi tak ada rukuk, tak ada rukuk. Dan mereka pun sembahyang 5 kali sehari. Sembahyang mereka 5 kali sehari. Tapi tak adalah mereka pergi Gurdwara sampai 5 kali sehari. Biasanya mereka akan pergi ke Gurdwara pada hari cuti, biasanya pada hari Ahad dan sebagainya. Dan kemudian di dalam Gurdwara mereka ada satu langgar. Langgar ni adalah dapur awam di mana orang ramai, tak kira apa pun latar belakang anda, boleh datang untuk makan bersama-sama. Dan mereka akan jamu makanan. Kebiasaannya Gurdwara ni dijamu makan setiap hari sebenarnya. Dan bukan untuk orang agama Sikh saja, siapa-siapa saja, termasuk orang-orang miskin, mereka raikan, datang makan bersama-sama, duduk bersama-sama dan tidak ada kasta. Ini adalah antara amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Sikh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini saja perkongsian kita tentang agama Hindu dan juga sedikit sebanyak tentang kepercayaan dalam agama Sikh. Saya cuba tengok kalau ada apa-apa soalannya. Okey, saya tengok daripada soalan daripada Hisham Hashim. Salam Bro Syah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah Sikh ini campuran Hindu dan Islam, hasil daripada pemerintah Mughal dulu? Okey, dia lahir di zaman Mughal dulu, memang benar. Okey, kalau kita lihat dalam kepercayaan agama Sikh ini, kalau kita lihat dia ada elemen-elemen agama Islam pun ada dalam tu, elemen-elemen agama Hindu pun ada dalam tu. Tetapi bila kita bercakap agama Sikh ini adalah campuran antara Islam dengan Hindu, orang Sikh akan marah. Orang Sikh tak setuju. Mereka kata agama Sikh tu adalah agama tersendiri. Tapi bila kita lihat, okey, banyak elemen yang terdapat dalam agama Sikh ini, kalau kita lihat adalah daripada agama Hindu dan juga agama Islam. Banyak persamaan. Sebab pengasasnya Guru Nanak sebenarnya lahir dalam agama Hindu daripada kasta Kshatriya. Tetapi bila dia kecil, dia banyak mempersoalkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam agama Hindu. Dan akhirnya dia membuat satu agama yang dikenali sebagai agama Sikh. Okey, saya jawab secara ringkas. Sebenarnya soalan ini saya ada banyak lagi poin-poin lain. Saya ada pandangan yang lebih mendalam tentang ini. Tetapi saya rasa untuk kelas kita hari ini mencukupilah. Saya bagi satu contoh lah, tapi saya tambah satu lagi. Orang-orang Sikh mereka percaya, mereka akan selalu bercerita bahawa Guru Nanak ni pernah sampai ke Mekah. Dan Guru Nanak ni bila berada di Mekah, dia duduk sambil kakinya menghala kepada Kaabah. Dan kemudian dia kata, mereka akan cakap lah, lepas tu ada orang Islam marah Guru Nanak, kenapa kamu menghalakan kaki ke Kaabah? Itu adalah rumah Tuhan. Maka Guru Nanak kata, tunjukkan saya di mana tak ada Tuhan. Tuhan ada di mana-mana saja. Dan kemudian Guru Nanak, dia pun alih kaki dia. Dan mana pun dia alih kaki dia, Kaabah tu ikut kaki dia. Ini cerita di kalangan orang-orang Sikh. Okey, tetapi bagi saya itu tidak benar bagi saya. Sebagai orang Islam kita tahu itu tidak mungkin benar. Yang pertama, kalau betul Kaabah beralih, kita sebagai orang Islam mesti kita tahu hari ini. Sebab agama Sikh ini berasal dalam 500 tahun yang lepas saja. Kalau hadis Nabi SAW kita boleh jaga dengan begitu baik 1400 tahun, apalah sejarah dalam 500 tahun sebagai contoh. Yang perkara kedua, kita dalam agama Islam tak ada pantang larang kita duduk kaki menghala ke Kaabah, tak ada pantang larang. Yang jadi pantang larang ni orang Hindu. Orang Hindu yang tak boleh kaki mereka menghala pada berhala mereka. Dan perkara ketiga, ini yang saya selalu soal kepada orang Sikh, saya kata, kalau betul anda kata Guru Nanak pernah sampai ke Mekah, itu bererti dia seorang Islam. Sebab nak masuk ke Mekah, mesti ada visa. Visanya adalah ucap 2 kalimah syahadah. Hanya orang Islam saja yang dibenarkan masuk ke tanah haram. Kalau betul, kalau benarlah Guru Nanak telah sampai ke Mekah, bererti dia telah masuk Mekah sebagai seorang Islam. He has to be a Muslim. Ini pandangan lebih mendalam.
Tetapi walau apapun tuan-tuan dan puan-puan, bila kita berdakwah dengan sahabat-sahabat kita non-Muslim, jangan provokasi, jangan berdebat. Dakwah dengan cara yang baik, cara santun, cara harmoni. Yang penting kita nak dia terima, dia berfikir. Biar lambat tak apa, tapi insya-Allah dia berfikir. Sebab kalau kita berdebat, kita keras, kita bahas dengan dia, saya risau mereka tak nak berfikir dan dia akan terus lawan kita, dia akan terus tolak apa yang kita sampaikan. So itu cara ringkas jawapan kepada soalan tadi. Okey, jawapan soalan daripada Abi Osman. Brosha. Kawan Sing saya kata kitab mereka ini diambil dari Quran dan beberapa kitab-kitab lain. Is that true? Okey. Dan mereka pakai scarf bila masuk gurdwara. Okey, seperti yang kita sebutkan tadi dalam kitab Guru Granth Sahib itu, mereka memang ambil ajaran-ajaran, okey, ajaran-ajaran daripada agama Islam. Sebab San Kabir, San Farid itu orang Islam sebenarnya. Dan mereka pun menyumbang dalam kitab-kitab dia. Dari segi itu ada kebenarannya. Dan memang benar, kalau pergi ke gurdwara memang kena tutup kepala. Kalau perempuan memang kena tutup kepala lah. Lelaki pun sama, kena tutup kepala. Kalau pakai songkok ke, pakai kopiah pun tak apa. Kalau tidak pun, paling-paling kurang pun ada sapu tangan pun, okey, dengan kain sapu tangan atau apa-apa, tutup kepala. Itu memang adab mereka bila masuk ke dalam gurdwara. Sebab mereka sangat-sangat menghormati kitab suci mereka. Kitab suci mereka itu, bagi mereka itulah guru yang ada pada hari ini. Dan kalau kita pergi dalam tu, kita akan lihat dekat depan tu mereka akan letak kitab dia. Dan adalah Gyani. Gyani ni kita sebut sebagai macam Sami lah bagi orang-orang Sikh ya. Gyani. Mereka ni biasanya akan ambil macam bulu burung merak ya. Dan mereka akan buat apa ni? Seperti ini. Itu adalah menghormati kitab Guru Granth Sahib. Dan di dewan atau bilik yang ada Guru Granth Sahib, siapa-siapa yang masuk memang kena tutup kepala. Mereka jaga betul-betul benda tu. Okey, soalan daripada Nur Arifah sebagai contoh. Brosha, saya nak tanya, sekiranya kita membaca kitab mereka dengan niat untuk pembelajaran dan ingin tahu tentang sesuatu, adakah ia dibolehkan? Dibolehkan sis. Dibolehkan. Sebab kalau kita lihat ada ramai ulama-ulama besar dalam agama Islam sendiri yang mengkaji kitab-kitab agama lain dan kemudian mengarang buku-buku, kitab-kitab bagaimana kita nak berdakwah dengan penganut-penganut agama lain. Tetapi yang penting, jangan kita baca kitab-kitab agama lain sebab kita nak cari bimbingan, kita nak cari petunjuk. Tidak. Sebab agama Islam sudah pun lengkap, sudah pun sempurna. Okey, dalam surah Maidah, surah nombor 5, ayat nombor 3, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, hari ini telah aku sempurnakan agamamu, telah aku cukupkan nikmat bagi kamu dan telah aku pilih Islam sebagai agamamu. So kalau kita nak baca kitab-kitab ni untuk pembelajaran, untuk kita boleh menyampaikan dakwah, insya-Allah boleh. Tetapi bukan untuk cari bimbingan, bukan untuk cari panduan, sebab Islam sudah pun sempurna, sudah pun lengkap. Okey. Juga daripada Abi Osman, Brosha, kawan saya selalu pergi ke India setahun sekali untuk sembahyang Ayappa. Okey, dia kata di India memang ada beratus-ratus Tuhan. Yang Brosha mention tu Tuhan-Tuhan yang besar yang selalu mereka sembahyang. Soalan saya, kenapa mereka ada banyak Tuhan? Oh, soalan yang sangat baik sebenarnya. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab Hindu, ada antara kitab-kitab Hindu mengatakan Tuhan-Tuhan ini terdapat sampai 33 crore. 1 crore adalah 10 juta. Jadi kalau kita sebut 33 crore, itu bererti 330 juta Tuhan. Ada antara kitab-kitab dia menyebut perkara itu. Tapi kalau kita lihat kitab-kitab besar menunjukkan Tuhan adalah satu. Kalau anda bertanya kepada saya, pandangan saya, ini pandangan peribadi saya. Okey, apa yang berlaku adalah orang-orang Hindu, ini pandangan saya, pandangan peribadi. Saya tak kata agama Hindu, saya kata pahaman saya, pandangan saya saja. Bagi saya, orang-orang Hindu ni kalau kita lihat hari ini, mereka ada banyak Tuhan-Tuhan kan? Sebenarnya mereka nak menyembah Tuhan yang satu. Mereka nak menyembah Allah SWT. Tetapi yang ada banyak Tuhan-Tuhan ni adalah sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Bukan zat Allah ya. Zat Allah kita tak boleh nak bincang. Yang saya nak cakap ni adalah nama-nama Allah. Contohnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Al-Alim, yang Maha mengetahui. Okey, ini sebagai contoh. So satu nama Allah dijadikan satu Tuhan. Satu nama Allah dijadikan satu Tuhan. Tuhan Ar-Rahman.
okey, yang memberi Maha Pengasih, Maha Penyayang, okey, inilah Tuhan dia. Yang memberikan rezeki, okey, inilah Lakshmi sebagai contoh. Okey, yang Maha mengetahui, itu adalah Saraswati sebagai contoh. Jadi itulah orang-orang Hindu ni ada banyak tuhan-tuhan. Sebenarnya setiap satu tuhan mewakili sifat-sifat ataupun nama-nama Allah SWT. Wallahu a'lam bissawab. Itu pada pandangan saya. Maka saya akan gunakan benda-benda ini untuk kaitkan tentang tauhid. Biar mereka faham tentang tauhid, menyembah Tuhan yang satu, Allah SWT, bukannya menyembah Tuhan yang pelbagai-bagai, insya-Allah. Dan seterusnya, adakah di Malaysia banyak orang Hindu percaya kepada banyak Tuhan? Laila Yusof, ya. Ada orang Hindu percaya pada banyak Tuhan, tapi ada juga orang Hindu yang percaya kepada satu Tuhan, dan ada orang Hindu yang percaya yang paling utama adalah macam Trimurti dan Trisakti tadi. So dia ada pelbagai kepercayaan. Daripada Hairi, okey. Mengapa orang India menggunakan nama Tuhan mereka untuk apa? Okey. Saya tak pasti sama ada Hairi tadi ada tak ulang balik soalan dia. Kalau ada, saya cuba jawab. Okey. Okey, ini daripada Hairi juga soalan lain. Salam, waalaikumsalam. Okey, Guru Nanak berasal dari Malaysia. Tidak, Guru Nanak tak berasal daripada Malaysia. Dia berasal daripada India. Dia lahir di India, bukan berasal daripada Malaysia. Tidak ya. Guru Nanak tidak berasal dari Malaysia, tidak. Dan kalau orang-orang Sikh, mereka tak boleh menyembah Guru Nanak, tak boleh. Mereka tak boleh menyembah guru-guru. Mereka hanya menyembah Tuhan yang satu saja. Tetapi hari ini orang-orang Sikh kalau di Malaysia banyak dipengaruhi cerita-cerita Bollywood dan terbawa-bawa dengan elemen-elemen kepercayaan agama Hindu dalam rutin seharian mereka. Okey, saya rasa itu saja soalan yang ada. Okey, ini daripada Abi Osman, mungkin soalan yang terakhir yang saya ambil. Okey, daripada Abi Osman, Bro Syah, kawan Sing saya kata kitab mereka ni ambil Quran. Okey, ini sudah pun kita jawab tadi. Okey, kita dah jawab semua soalan dah. Alhamdulillah. Kalau ada yang saya terlepas atau apa-apa, nanti saya balik lepas ni, saya akan go through sekali lagi soalan-soalan yang ada daripada tuan-tuan dan puan-puan. Dan ikut kemampuan saya akan cuba jawab seberapa yang saya boleh, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pengumuman bulan depan, bulan Mei, tidak ada kelas. Tak ada kelas tau, bulan Mei tak ada. Tengok jadual balik, tak ada kelas. Kita akan sambung balik, slot kita ni kita akan sambung balik juga hari Ahad pada 13 Jun. 13 Jun kita akan sambung balik, insya-Allah. Waktu yang sama. Sepatutnya kalau ikutkan jadual, patutnya pukul 10 kita mulakan kelas kita. Tetapi biasanya ada perkara-perkara teknikal yang tak dapat dielakkan. So berlakulah kelewatan. Dan saya minta maaf bagi mereka yang telah menepati masa, yang telah tunggu pada pukul 10. Kenapa tak timbul-timbul ni? Tolong bersabar dengan kami, insya-Allah. Ada beberapa perkara-perkara teknikal yang tak dapat kami tak dapat kami elakkan. Okey, tapi kami akan cuba menepati masa dan cuba seberapa awal yang boleh. Jadi kita akan sambung balik 13 Jun dan topik yang kita akan bawa adalah macam mana nak menerangkan Islam kepada non-Muslim. Sebab nak menerangkan Islam kepada sesama Islam tak sama tau menerangkan Islam kepada non-Muslim. So nak explain pada non-Muslim apa tu Islam, macam mana cara dia, macam mana kita nak explain, insya-Allah dalam pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah pada 13 hari bulan Jun. Dan setakat ini saja tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi saya ucapkan selamatlah kita menyambut Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik kita pernah lalui, insya-Allah, dan dapatlah kita meningkatkan amalan-amalan kita dengan keikhlasan, dengan kekhusyukan yang lebih baik lagi, insya-Allah. Kita bukan saja tingkatkan kuantiti, tetapi kita juga tingkatkan kualiti amalan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di bawah perlindungan Allah SWT. Dan tuan-tuan dan puan-puan, jangan tunggu habis siri kita semua baru nak berdakwah. Daripada sekarang terus berdakwah. Kalau ada apa-apa persoalan, tak kira tajuk apa pun, tanya aja dalam slot kita nanti. Mana yang kita boleh jawab, kita jawab, insya-Allah. Wahiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.